Anda pasti biasa bila berada dekat video saya ataupun mana-mana video mereka yang menentang kerajaan ataupun tidak sependapat dengan kerajaan ini, pasti akan muncul komen-komen yang merendah-rendahkan mereka yang menentang kerajaan tersebut. Seperti komen-komen, anda ini adalah pencetus huru-hara, anda ini adalah penghasut, anda ini pengacau, pemecah belah umat dan macam-macam lagi. Jadi tuan-tuan puan sekalian, hari ini kita nak sentuh tentang perkara tersebut. Sekian lama saya pendam benda ini, saya simpan benda ini dan saya rasa sempena hari raya yang mulia ini, kita kasih lepas semua sekali. Welcome to the Papa Beri Show. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya mahu anda lihat satu video vintage yang sangat-sangat luar biasa. Tugas kita ialah menghasut. Kita hasut rakyat tiap-tiap hari suruh buang UMNO Barisan Nasional. Nak menang kerajaan tukar, memang tugas kita kena menghasut. Kita hasut rakyat tiap-tiap hari untuk tukar Barisan Nasional. Memang kita buat. Kita juga hasut Tun Mahathir. Kita juga hasut menteri-menteri dia. Kita juga hasut orang-orang lama. Apa yang kita buat sekarang ini ialah bukannya semata-mata dia seolah-olah ini hanya permainan politik. Dia tidak nampak sebenarnya usaha kita bertahun-tahun menyerang UMNO Barisan Nasional sehingga UMNO Barisan Nasional jadi lemah begini. Kita serang dia pasal corruption, kita serang dia. Sekarang ni harga rambut Rosmah pun jadi isu. Saya ingat dulu 2009 masa Datuk Seri Najib mula-mula naik dulu kan. Semua orang kata habislah pembangkang lepas ni, habislah Pakatan Rakyat. Najib ni lagi cepat, lagi bagus, lagi cerdik, lagi semualah. Tapi kita tak nampak Najib, kita nampak Rosmah. Itu demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi terpimpin. Terpimpin kepala kotak kau. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda pasti masih ingat lagi pada sosok yang berbicara dekat video tersebut. Apa yang dikatakan oleh beliau seketika itu adalah benar belaka. Iaitu memang tugas pembangkang ataupun mereka yang menentang kerajaan ini adalah untuk menghasut rakyat agar rakyat tahu tentang kebobrokan, kelemahan dan juga kesilapan yang telah dilakukan oleh kerajaan. Jadi ini bukan perkara yang baru. Bukan ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan sahaja barulah pembangkang ini wujud, tidak. Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan ketua pembangkang beberapa kali. Rafizi Ramli merupakan seorang figura pembangkang yang cukup luar biasa, terutamanya ketika zaman pemerintahan Datuk Seri Najib Razak. Dan mereka ini memang kerja mereka menghasut rakyat untuk melihat kelemahan Barisan Nasional pada ketika itu, menghasut rakyat agar membenci kerajaan sampai tahap membawa rakyat turun ke jalan raya untuk mengadakan protes besar-besaran. Jadi kenapa bila mereka ini menjadi kerajaan, ayat-ayat seperti itu pula keluar? Mungkinkah mereka ini terlupa ataupun termamai betapa mereka ini juga pernah bertindak sebagai penghasut rakyat satu ketika dahulu? Bukankah mereka selama ini ketika menjadi pembangkang pada era kerajaan Barisan Nasional ataupun ketika era Perikatan Nasional, mereka juga melaungkan kalimat-kalimat yang sama ketika menentang kerajaan? Adakah selepas menjadi kerajaan anda terlalu banyak makan gula yang bersemut sampai anda menjadi pelumpa masing-masing? Dan perlu kita ambil kira juga ya, walaupun ketika ini penentangan dan juga bantahan terhadap kerajaan Madani ini memang begitu kuat kedengaran, tetapi ianya tak sampai tahap rakyat turun ke jalan raya bergolek-golek depan FRU dan sebagainya untuk unjuk rasa menentang kerajaan. Jikalau anda yang kini menjadi kerajaan terlupa perkara itu, saya ingatkan anda ketika ini, jangan terlampau sembang lebat sangat konon-kononnya anda ini kerajaan anugerah Tuhan. Jangan berselindung sangat di bawah konon-kononnya yang di-Pertuan Agong telah memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Maka penentangan terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar bermaksud pendehakaan terhadap Yang Pertuan Agong. Sedap betul mulut anda berbicara. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga diperkenankan dan dipilih oleh Yang Pertuan Agong. Datuk Seri Ismail Sabri juga diperkenankan oleh Yang Pertuan Agong. Begitu juga Najib Razak dan sesiapa sahaja sebelum ini yang pernah menjadi Perdana Menteri. Semua mereka ini dilantik sebagai Perdana Menteri atas perkenan Yang di-Pertuan Agong. Kenapa tidak anda katakan penentangan anda terhadap mereka ini satu ketika dahulu merupakan satu penderhakaan kepada Yang di-Pertuan Agong? Sekali lagi kita nak minta kepada para penyokong kerajaan Madani ini, belajarlah untuk menjadi kerajaan yang benar-benar berfikiran terbuka, dapat menerima kritikan. After all, dulu anda begitu lantang memperjuangkan hak rakyat untuk bebas bersuara mengkritik kerajaan. Kenapa kini bila anda menjadi kerajaan, telinga anda cepat sangat panas dan hati anda cepat sangat koyak? Adalah bila anda menjadi kerajaan, sudah pasti ramai akan dapat melihat kelemahan-kelemahan anda dan mereka ini akan terus mengkritik, akan terus menegur. Anda suka ataupun tidak, mereka akan terus datang untuk menghentam anda. Dan jikalau anda tidak mampu untuk berhadapan dengan kritikan-kritikan seperti itu, letak saja jawatan biar orang lain yang telinga tebal yang mampu untuk berhadapan dengan kritikan ini, yang tidak akan menyalahgunakan kuasa sebagai kerajaan untuk menutup mulut kritikan-kritikan ini sebagai kerajaan pada masa-masa yang akan datang. Kita mahu kerajaan yang benar-benar komited untuk membantu
betul menegakkan agendan rakyat, bukan kerajaan yang cepat sangat koyak dengan rakyat. Sampai Abang Jamil mampus.